Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin insan jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Alhamdulillah. Baik, kita berhenti di muka surat. Kalau saya punya Rumi 69. Bahaya menangguhkan ketaatan. Tajuk baru ni. Bahaya menangguhkan ketaatan. Ini menangguh ketaatan ataupun menangguh taubat, menangguh nak beramal. Boleh beramal tapi tangguh, nantilah dia ada bahaya dia. Baik, qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumi fid darain. Kata pengarang. Baik, tengok kitab kita An-Nasaih Diniyah, nasihat agama. Dia sebut hendaklah anda sentiasa menyegerakan amal taat dan jangan sekali-kali menangguhnya ke masa yang lain. Jadi kita ada masa boleh buat baik, buat. Jangan tangguh. Sebab bila kita tangguh, masa itu berlalu tanpa ada sebarang faedah. Dia pergi macam tu saja. Kalau masa muda kita beramal, kita dah untung. Kita beramal masa muda. Hari ini kita nak baca Quran. Maksudnya hari ini kita telah penuhi dengan baca Al-Quran. Orang yang tangguh tak apa lah, esoklah aku baca Quran. Hari ni kosong, tak ada apa. Orang yang nak buat baik pada hari ni, dia buat baik, maka hari ni penuh dengan kebaikan. Orang yang tangguh, esoklah nak buat baik, maka hari ni dia dah berlalu dengan sia-sia. Sedangkan kita punya masa itulah modal kita. Modal untuk kita beribadah pada Allah lah masa yang diberikan. Itu masa. Dengan adanya masa, kita boleh beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tangguh. Sebagai ulama sebut, al-waqtu sayfun, masa itu seperti pedang. Illam taqta'hu bisalihil amal, sekiranya kau tidak memotongnya dengan amal ibadah. Masa itu dia berjalan, kita tak boleh halang dia. Kita tak boleh halang masa, berhenti sat. Dan masa itu berjalan semua berubah. Dengan berjalannya masa, yang hidup, yang ada yang hidup menjadi mati, budak-budak menjadi dewasa, orang tua, orang muda menjadi tua, yang hidup menjadi mati, yang baru menjadi buruk, dengan yang berkahwin, bercerai. Berlalunya masa tu semua benda berubah. Jadi masa tu berjalan, kita tak boleh potong ni. Macam mana kita nak potong masa tu? Kita gunakan dia dengan melakukan amal ibadah. Itu cara dia. Jadi bila masa tu berjalan, masa tengah berjalan tu kita beribadah, supaya dalam sengkang masa yang berlalu tu ada amal ibadah dalam dia. Dia tak berlalu saja. Itu cara kita memotong masa, supaya dengan masa yang berlalu kita buat sesuatu yang berfaedah. Kalau kita tak buat macam tu, wa illa tazhab alayka bila faedah. Kalau kita tak buat amal ibadah dalam masa yang berlalu, masa itu akan pergi dengan apa? Tanpa sebarang faedah. Kita duduk saja. Duduk saja, tuan-tuan perasan. Tuan-tuan tak berasa masa tu lama. Tuan-tuan duduk belakang rumah, isap rokok, duduk dengan kawan, menyembang, sejam, 2 jam tak berasa. Masa tu tak ada keberkatan. Masa tu sia-sia. Tapi bila kita mengaji kan, tuan-tuan akan rasa lama, dia berkat. Itu yang malas, mengantuk umur tuan-tuan. Kita terasa lama masa tu. Rupanya masa ni bila kita gunakan untuk benda faedah, kita boleh buat macam-macam. Tapi bila kita duduk saja, dia berjalan sekejap ya tuan-tuan. Sekejap masa tu berjalan dan kita tak berasa apa. Tuan-tuan balik ni tengok TV sampai pukul 11-12. Lah ni handset tuan-tuan, tengok handset, scroll. Allah, 2 jam tak rasa apa. Dia tak ada kebaikan.
Dia pergi tanpa ada sebarang faedah. Bila masa tu berfaedah, kita rasa penuh. Mengaji, kita rasa penuh, kita rasa lama tuan-tuan. Tapi nanti siapa yang dah mengaji tu menjadi jiwa dia, lama pun tak terasa lama. Tapi masa tu dipenuhi dengan benda yang berfaedah. Dia rasa syok masa tu. Ada benda yang kita isi dalam dia. Tapi benda bila kita tak isi, masa tu pergi terus, tidak ada sebarang faedah. Kemudian kata ulama, fala rahata lil abdi duna liqa' rabbih. Tidak ada kerehatan bagi seseorang hamba selagi mana belum bertemu dengan Tuhannya. Selagi mana kita hidup, kita ada masa, gunakan masa untuk beribadah. Jangan tangguh. Tangguh ni saya tengok ramai orang ada tangguh memang tak dan buat tuan-tuan, dia mati. Tak dan buat, dia tangguh. Tak dan dia nak buat, dia mati dulu. Baik. Kemudian, kerana dalam menangguhkan amal taat itu mengandungi bahaya. Dia ada bahaya. Setiap manusia terdedah oleh berbagai-bagai bencana dan pekerjaan yang tidak ada akhirnya. Semua tuan-tuan, kita boleh jadi satu hari aksiden, patah kaki, tak boleh buat apa. Boleh jadi kita ditimpa sakit, masuk hospital sebulan, 2 bulan. Boleh jadi koma, macam-macam boleh jadi. Boleh jadi kita ditimpa kesusahan, macam-macam lah tuan-tuan. Bala bencana yang kita tak tahu. Benda-benda akan datang. Sebelum bencana tu mai, kita ada masa, kita ada masa lapang, kita ada kesihatan, kita ada kemampuan. Kita beribadah lah. Jangan tunggu masa bencana baru nak beribadah. Ada manusia yang hidup bahagia kemudian berperang. Macam di Ukraine kita tengok. Kalau dah perang nak ibadah susah. Rumah kena bom, lari sana lari sini, terpaksa duduk di pusat. Ataupun banjir kan, bila banjir ramai orang terpaksa duduk di pusat perlindungan. Nak ibadah mungkin susah, nak tahajud mungkin dah susah, nak baca Quran mungkin dah susah. Jadi kita ni tengah masa elok-elok duduk rumah, aircon ada, semua ada tuan-tuan, ibadahlah, jangan tunggu masa tu mai. Baik, sabda Nabi SAW, irtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihataka qabla saqamik, wa faraghaka qabla syughlik, wa ghinaka qabla faqri, wa hayataka qabla mautik. Rebutlah peluang 5 sebelum 5. Ni Raihan buat nasyid. Kumpulan Raihan dia buatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Ni rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa muda sebelum tiba masa tua. Semudalah sebelum tua. Orang yang beramal daripada muda sampai ke tua, dia mendapat naungan arasy. Orang yang beramal daripada muda sampai ke tua dengan orang yang tua baru nak beramal, memang takkan sama darjat dia. Jauh beza dia, sangat jauh. Pasal apa? Setiap hari yang kita beramal itu hari pahala, hari rahmat dan darjat dan keberkatan. Dia takkan sama dengan orang yang menangguhkan kebaikan. Dia tak sama. Siapa yang daripada muda dia beribadah, macam mana kita nak tanding dia? Solat dia, puasa dia, ibadah dia, daripada muda sampai ke tua, dia penuhi hidup dia dengan amal ibadah. Sebab tu ada orang, kadang-kadang saya pernah sebut kat tuan-tuan, kadang dia cemburu dengan orang yang hidup dengan maksiat. Dia buat maksiat sampai umur 70, berzina, minum arak, judi apa semua. Lepas tu dia taubat. Setahun dia taubat, balik haji meninggal. Untung dia. Kat dunia buat maksiat, kat akhirat pun dapat. Rugi sebenarnya. Rugi. Pasal apa saya kata rugi tuan-tuan? Yang pertama, nikmat dunia semua sementara. Betul tak? Semua sementara. Nikmat dunia apa-apa saja tuan-tuan, nikmat nafsu ni sementara saja. Nafsu apa-apa tuan-tuan, sekejap je, lepas tu dia puas, dia pun tak mau. Nafsu macam tu je. Dia bila dah puas dia tak mau, nanti dia nak balik, nanti dia tak mau balik. Itu je nafsu. Dia tak ada apa, dia hanya kosong. Kita buat satu benda, otak kita pum dopamin, kita syok. Itu saja. Dia tak lebih. Dia hanya senda gurau dan permainan saja. Semua nafsu. Begitu dia. Apa saja yang tuan-tuan nak sangat, tuan-tuan dah dapat, tuan-tuan dah puas, tuan-tuan pun tak mau. Nafsu. Begitu je dunia ni. 70 tahun dia sia-siakan macam tu. Akhirat nanti dia dapat setahun saja. Setahun dia saja, kalau Allah Ta'ala terima, setahun itulah bekalan yang dia nak bawa ke akhirat. Setahun saja. Dia nak harungi perjalanan yang sangat jauh, rugi serugi-ruginya. Tapi untunglah sikit kalau Allah ampunkan dia. Kalau dia masuk syurga, takat setahun tu. Setakat setahun itulah darjatnya di dalam syurga. Dengan orang yang daripada muda, yang jadikan hidup dia ni balance. Balance. Nafsu bukan tak boleh nak ikut, tapi nak makan, makanlah benda yang halal. Suka pada perempuan, kahwinlah, apa susah. Betul tak kan? Boleh saja kita salurkan nafsu ni di tempat yang halal. Ada masa ibadah, ada masa daripada muda lagi tak tinggal ibadah pada Allah.
Tak tinggal. Bukan macam apa padri ataupun apa orang apa sami-sami tu, sami Buddha kan. Sami-sami Buddha tu memang dia tak boleh kahwin, tak boleh ada duit, tak boleh ada kad bank. Baca bab sami. Siapa nak jadi sami Buddha tak boleh ada rumah, tak boleh ada tanah, tak boleh ada. Tak boleh ada kad bank. Makan tak boleh KFC, pizza, tak boleh tuan. Tuan boleh makan KFC, pizza macam-macam. Depa tak boleh. Sami-sami hanya makan apa yang orang bagi. Tu yang pagi-pagi tuan pergi kat belah sana Tibet dia buat kelak. Orang bagi makan itu yang depa makan. Tak boleh ada kad bank, duit simpanan tak ada. Boleh jadi tok sami. Bukan mudah jadi tok sami tu. Kita Islam taklah sampai macam tu. Tuan-tuan boleh ada kad bank, tuan-tuan boleh ada rumah, tuan-tuan boleh makan, tuan-tuan boleh apa saja asalkan dengan jalan yang halal, guna di jalan yang halal. Islam ni soalnya balance. Jangan ambil benda yang haram tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan daripada muda beribadah sampai ke tua, dunia dia dapat, akhirat pun dapat. Dunia dia dapat dengan sumber yang halal, akhirat dia dapat pahala yang banyak. Kalau dia mati umur 71, daripada apa? Daripada dia muda 70 tahun dia bawa ibadah ke akhirat, berbanding dengan orang 71 baru nak mula. Dia takkan sama selama-lamanya tuan-tuan, takkan sama. Sebab tu jangan sia-siakan masa yang kita tak beribadah. Masa tu pergi, dia tak kembali dah. Kalaulah kita apa, sehari yang kita biarkan berlalu, kita tak buat ibadah, orang lain sehari tu dia penuhi dengan amal ibadah, kita tak boleh lawan. Kalau kita umur sama panjang dengan dia, sama panjang, sama-sama mati, tengok dia sehari dia lebih pada kita, baca Quran, berzikir, berpuasa, kita akan sedih. Kita akan nampak beza yang amat jauh antara kita dengan dia. Sekalipun hanya beza sehari saja, tapi sehari itu dipenuhi dengan amal ibadah. Baik. Sebab tu modal tuan-tuan, modal kita kat dunia ni masalah. Itulah modal. Tuan-tuan nak minta ampun, tuan-tuan nak baca Quran, tuan-tuan nak berzikir, tuan-tuan nak bersedekah, tuan-tuan nak buat apa-apa, semua perlukan masa. Masa tu modal tuan-tuan di dunia, jangan sia-siakan. Orang putih kata time is money, betul tak? Masa itu adalah duit. Baik, kemudian masa muda, masa sihat sebelum tiba sakit, jangan tunggu sakit. Baik. Masa lapang sebelum tiba sibuk, orang tengah lapang, jangan tunggu sibuk. Ada masa kita sibuk kan, mungkin kita nak uruskan ni, uruskan tu, macam-macam benda. Mungkin tiba-tiba kita dapat jawatan yang sangat berat. Sebelum sibuk ada masa kita buat, sebelum sibuk tu datang. Masa kaya sebelum papa, masa ada duit sebelum miskin. Jadi masa kita ada duit, kita ada kesenangan, buatlah baik. Dan masa hidup sebelum mati, hidup sebelum mati. Adapun satu hadis Nabi lagi, Nabi sebut lebih kurang macam ni, tapi Nabi tambah lagi dua. Nabi kata badiru bil a'mali sab'an, bersegeralah kamu dengan amal ibadah sebelum datang 7 benda. Yang ni 5, satu lagi 7. Yang pertama Nabi kata hal tantaziruna illa faqran munsi'a. Adakah kamu duduk tunggu-tunggu tak mau ibadah? Nantilah. Duk nanti tu, kamu duk nanti tu, nak tunggu apa? Miskin yang menyebabkan kita lupa. Tahu miskin, maksudnya kita tengah tak ada duit, susah, sampai otak kita ni tak ingat nak beribadah. Pasal apa? Duk fikir duit tak ada, duk fikir kereta nak kena servis, duk fikir sana kena duit, rumah nak kena halau keluar, nak kereta nak kena tarik. Susah yang melupakan kita, lupakan untuk beramal. Pasal apa? Duk fikir masalah susah. Jangan tunggu masa tu. Lah ni tak ada, kita tiba saat tu, beramal lah sebelum datangnya susah, sampai kita dah tak boleh fikir nak ibadah dah, fikir soal kesusahan. Itu yang pertama. Yang kedua aurinan mutriya, ataupun kamu tunggu kekayaan yang menyebabkan kamu sombong. Tunggu kekayaan yang menyebabkan kamu jadi sombong. Sebab kadang-kadang ada orang bila dia kaya sangat, dia lupa diri. Masa sederhana kan, hidup sederhana dia okey. Bila dah kaya dia mula sibuk. Bila duit dah banyak, mula main golf. Main golf ni orang kaya-kaya ya tuan-tuan. Main golf, dia punya alat-alat dia pun mahal. Tuan-tuan nak masuk kelab dia pun mahal. Semua mahal-mahal tuan-tuan. Saya pernah sembang orang main golf, memang duit banyak habis. Tak pun mula dah duit banyak, beli Ferrari. Dah beli Ferrari, masuk kelab Ferrari. Banyak masa tu buang. Jumpa kawan-kawan yang lain, nanti banyak. Bila nak mengaji, nanti nak buat apa, event sana, event sini, dah sibuk sana, sibuk sini, duit banyak. Masuk kelab ni, kelab tu, kelab ni tuan-tuan. Itu kalau masuk kelab halal. Ada masuk kelab yang bukan halal pun, ada yang haram. Kelab-kelab maksiat, duit dah banyak, masuk kelab-kelab macam tu.
kaya yang menyebabkan sombong. Ada tak contoh? Ada Qarun. Qarun tu sepupu Nabi Musa alaihi salam. Dia beriman dengan Nabi Musa, sama-sama dengan Nabi Musa lawan Firaun. Allah selamatkan daripada Firaun. Firaun tenggelam dalam Laut Merah. Tuan-tuan, bila dah kaya, dia lupa diri. Dia kaya, dia lupa diri. Qarun asalnya baik, bila dia kaya dia jadi sombong. Takkan nak tunggu kaya yang menyebabkan sombong. Kita tak tahu sebenarnya. Semua orang boleh sebut, aku kalau ada 10 juta pun aku baik macam ni juga. Kita tak pasti sungguh ke. Tuan-tuan boleh buka di internet, tuan-tuan tengok berapa ramai orang yang rosak kerana dia menang loteri. Tapi bukan orang Islam lah. Orang bukan Islam ramai, tuan-tuan. Saya ingat cerita lebih pada 10. Menang puluhan juta, tuan-tuan. Ada menang 100 juta, ada menang 50 juta, 60 juta loteri dia menang. Rosak hidup dia kerana loteri. Sebelum dia menang, dia hidup biasa. Tuan-tuan boleh baca di internet banyak, tuan-tuan. Dia hidup, dia ada isteri, dia ada anak, hidup dia bahagia. Satu hari dia menang loteri, dia dapat puluh-puluh juta lah, tuan-tuan. Memang banyak lah. Bila menang loteri, mula nak hidup mewah. Betul tak? Mula dah main perempuan, mula dah main dadah, mula beli kereta mahal-mahal, dia beli sana, dia beli sini. Dalam hati mula dah rasa tak perlukan anak dan isteri. Pasal buat duit banyak. Apa jadi dengan dia? Dia bercerai dengan bini dia, anak dia pun pergi tinggalkan dia. Bila dia jadi macam tu, dia kaya lagi, dia hidup mewah lagi. Dia bawa perempuan, dia bawa kawan-kawan, isap darah macam-macam, tuan-tuan. Sampai duit dia habis. Bila habis duit dia, tuan-tuan, dia tak ada apa-apa, tuan-tuan. Daripada pemenang loteri yang kaya, jadilah pengutip sampah. Dan dia sebut hidup dia rosak kerana menang loteri. Kadang-kadang bila kaya kita lupa diri. Bila dah senang, tak macam susah dulu. Masa susah tu boleh. Bila dah kaya, mula jadi lupa diri. Itu Nabi sebut, takkan nak tunggu kaya yang menyebabkan kita jadi sombong. Kaya menyebabkan kita susah nak menerima nasihat. Kaya menyebabkan kita rasa kita tak perlukan benda lain. Dan banyak tuan-tuan tengok founder kan, yang syarikat besar-besar, terutamanya orang perempuan. Dia masa dia susah okey, bila dia berniaga kaya, perniagaan dia maju, sampai satu tahap dia akan bercerai dengan suami dia. Founder. Pasal apa, tuan-tuan? Kerana itu beza sikit lah. Sebahagian orang perempuan lah. Orang lelaki ni, tuan-tuan, kadang-kadang bila dia kaya, biasanya dia rasa nak membahagiakan isteri dengan anak dia. Guna nak bagi rumah elok sikit ke apa ke. Sebahagian orang perempuan kalau dia banyak duit, dia rasa dia tak perlukan suami dia. Banyak founder yang orang perempuan lah, bila duit dah banyak, dia rasa dia boleh berdikari, maka dia memilih untuk bercerai. Sebab dia rasa tak perlu. Apa lelaki, aku pun dah kaya. Baik, kemudian, jadi takkan nak tunggu kaya yang menyebabkan sombong. Baik, kemudian tu yang kedua. Nabi sebut, maradan mufsidah, ataupun nak tunggu sakit yang menghancurkan. Sakit yang menghancurkan. Pasal menghancurkan, bila dah sakit macam-macam tak boleh buat. Kena gaut, nak main masjid tak boleh. Kaki sakit nak berjalan. Bila kena buah pinggang rosak, kena dialisis. Banyak kita punya gerakan tak boleh. Betul tak? Seminggu 3 kali nak kena pergi dialisis. Ataupun sakit kencing manis, dah kena potong jari 2-3, susah dah nak berjalan. Kena stroke lagi susah. Stroke, kalau sebahagian orang kena stroke ni, lidah masuk ke dalam. Ni lidah duk elok-elok ni, tuan-tuan bacalah Quran. Jangan nanti tengah stroke, dah kena stroke, lidah ke dalam. Tuan-tuan nak baca Quran dah susah. Sebutan makhraj pun dah lari. Ni mulut elok-elok boleh baca Quran, malah baca Quran. Rugi, tuan-tuan. Sebab bila datang sakit tu memang menghancurkan kita. Ni mata duk elok ni, bacalah Quran. Ini dah tua mata kelabu, pakai kamta baru nak baca. Dia pakai kamta kan, dia tak nampak. Bukan kata salah, baguslah tuan-tuan dia usaha nak baca, tapi alangkah ruginya masa tengah sihat-sihat ni kita tak manfaatkan dia. Tunggu dah rosak baru nak guna. Ni lutut duk tengah elok ni, bangunlah sembahyang malam, mainlah sembahyang, betul tak? Nanti lutut dah sakit dah tak boleh. Nak jalan susah, semua susah. Jadi sebelum datang sakit yang menghancurkan ni, tuan-tuan ibadah dulu ni, tuan-tuan boleh main surau ni, mana-mana boleh main dulu, dan jangan tunggu sakit. Saya ada satu kenduri baru ni, bulan lepas kawal bulan lepas. Ada satu, saya makan kenduri. Lepas tu ada satu pakcik duduk tepi saya, dalam kerian ni lah kenduri dia. Duduk tepi saya sembang-sembang dengan dia. Rumah dia dekat dengan surau. Saya mengajak kat surau tu, tapi saya tak pernah tengok muka dia.
Saya mengajak. Jadi saya haji duduk mana? Saya duduk, dia tak haji lagi. Dia umur 60 lebih lah. Dia kata rumah saya tak jauh dengan surau tu. Oh. Betul kata apa? Haji kenapa tak haji lagi, saya tanya. Oh, saya bukan tak mau pergi haji, dia mampu tapi dia sakit, dia kata. Saya kata sakit apa? Kencing manis ke? Tak, saya tak ada kencing manis, saya tak ada jantung, saya tak ada darah tinggi, semua tak ada. Sihat walafiat tapi sakit. Sakit apa? Rupa-rupanya dia cerita masa umur dia 56 lebih kurang lah. Dia apa? Dia kait buah. Tengah kait buah tiba-tiba dia jatuh. Dia apa? Jatuh. Dan dia rasa sakit sangat dekat ni. Kat bawah ni lah, macam kat ulu hati tu kan, kawasan ni lah, tengah dada ni ke bawah sikit. Sakit sangat-sangat. Dia merangkak, dia rasa mungkin dia mati lah. Dan dia pingsan, ambulan ambil bawa ke hospital Tepeng. Rupa-rupanya hempedu dia pecah. Hempedu pecah. Doktor pelik. Dia masuk operate tu daripada pukul 1 tengah hari, 11 malam baru keluar. Sebab dia bila hempedu pecah, dia pun nak buang apa, nak ambil balik, tak boleh biar dalam tu. Doktor pelik. Yang pertama doktor tanya macam mana boleh pecah, selalunya dia tak pecah, ni tiba-tiba dia pecah. Doktor pun pelik. Yang kedua, macam mana boleh hidup lagi, selalunya kalau pecah ni dia mati. Kalau pecah kat dalam, pecah kat dalam biasanya mati, tapi dia hidup lagi. Walaupun hempedu dia pecah, doktor pun tak tahu pasal apa, dia masih hidup. Tak apalah, tapi doktor pesan lah, pakcik dah tak ada hempedu ni, jangan makan yang berminyak dan yang berlemak. Pasal hempedu ni dia macam filter. Tentang minyak kereta tu kan minyak hitam dia filter. Itulah fungsi hempedu. Motor ke dia hempedu, dia nak filter tu. Jadi kalau yang berlemak minyak ni, hempedu tu lah yang filter dia, sekat dia, tahan dia. Tapi dia kata dia mana tahu dia makan juga. Macam biasa dia makan yang berlemak, yang santan. Apa jadi? Jam usus jam. Dalam tu jadi keladak, tak boleh nak proses, penuh dengan minyak, dengan apa, lemak apa dalam tu. Oi, penting rupanya hempedu tu. Jadi dia makan juga, dia tunjuk, dia kata ni tak tahu berapa banyak operate dah ni. Operate buang. Dia pernah overhaul balik usus dia tu. Tuan-tuan, kita ingat overhaul kereta, usus pun kena overhaul balik. Tuan-tuan nak tunggu lagu tu ke? Itu saya tanya dekat dia. Oh, patut tak nampak dia dekat apa? Kat surau. Dia sakit teruk rupanya. Dan masa duduk makan dengan saya, dia kata apa, lah ni hati pula habis. Doktor bagi tahu hati dia rosak habis lah. Bila hati rosak, tuan-tuan tahulah hati ni pun penting juga. Nak ubat-ubat yang kita duk makan, tuan-tuan, jaga-jaga hati tu, fungsi dia cukup penting. Nanti dia akan jadi kuning mata, betul lah, hati masalah lah. Kuning sana, takkan nak tunggu macam tu baru jadi. Itu yang Nabi sebut, takkan nak tunggu sakit yang menghancurkan. Tak boleh pasal apa? Sakit. Tak boleh pasal apa? Sakit. Nanti dah sakit gula, tak boleh makan. Nanti dah sakit yang ni, tak boleh makan. Nanti dah sakit gout, yang tu tak boleh makan. Macam-macam tak boleh makan. Bahaya, tuan-tuan. Betul tak? Bahaya. Baik, takkan nak tunggu mati. Takkan nak tunggu sakit. Yang keempat, Nabi kata au mautan mujhiza. Takkan nak tunggu mati yang datang terkejut. Mati dia mai terkejut. Kita pun tak sangka, tuan-tuan. Bila dah mati mai, habis semua. Harta tuan-tuan jadi harta orang lain, bini tuan-tuan boleh jadi nikah lain, anak kita pun boleh jadi dia pun dah tak ingat kita selang apa lama. Mati dia datang segera, kita pun tak sangka. Saya dulu ada satu jemaah, satu surau, saya tak boleh sebut surau mana. Dia umur 60. Jemaah surau tu kata apa? Ustaz, dialah yang paling sihat dekat sini. Jemaah tu sendiri bagi tahu saya, dia paling sihat. Memang saya tengok dia sihat. Dia berkata kami kenal dia daripada muda, dia duduk kat surau ni. Dia memang betul-betul orang apa panggil, orang tempatan lah. Memang rumah dia dekat surau tu. Kami kenal daripada muda, Ustaz. Dia ni bukan jenis orang yang duduk saja. Dia tak boleh duduk diam. Dia jenis orang yang bekerja. Macam-macam kerja dia buat. Macam-macam kerja gas lah, kerja ni. Dia memang aktif. Memang nampak dia tak macam 60. Saya nampak macam awal 50-an. Nampak dia sangat cergas. Dan dia pula rajin nasihat. Yang mana yang sakit-sakit ni dia nasihat. Makan ni. Saya pun dia nasihat juga. Ustaz ni nampak saya berisi kan. Ustaz kena kawal makan. Ustaz kena makan pucuk-pucuk ubi yang dia ajak. Dan dia memang suka makan pucuk-pucuk ni. Pucuk ubi ke pucuk yang bagus-bagus ni lah. Dia suka makan benda-benda tu. Tapi nasihat, saya tengok dia sihat, tuan-tuan. Baguslah, nasihat tu padanlah dengan dia sihat. Tak apalah. Tiba-tiba, tuan-tuan, dengar berita dia balik kampung dia di Pantai Remeh.
Balik-balik dia jatuh bilik air, mati. Meninggal terus. Saya terkejut tuan-tuan. Saya terkejut, jemaah surau semua terkejut. Macam mana boleh mati tiba-tiba? Tuan-tuan tahu kalau dalam bilik air jatuh ni sakit apa tuan? Jantung lah. Biasa jantung lah. Dia ada yang kata pasal suhu luar panas, masuk dalam tu sejuk. Saya tak tahu, macam-macam orang sebut. Kita pun ada artis orang kan meninggal kat Bukit Merah, betul tak? Dia biasa jantung lah. Masuk bilik air ni kalau jatuh tu, pergi jantung darah tinggi, yang tu adik-beradik tu lah. Jatuh meninggal. Tapi tak operate tak bedah siasat lah. Sebab dah umur 60. Tapi nampak dah badan ni hitam kebiru-biruan. Itu jantung lah tu. Badan hitam kebiru-biruan tu jantung. Jadi dia pun bagi tahu saya dulu, dia kata ustaz, dia ni tak ada sakit langsung. Dia tak ada sakit apa-apa. Pasal apa dia tak ada sakit apa-apa? Sebab dia daripada muda dia tak pernah check langsung. Tak ada sakit tuan-tuan. Tak pernah pergi check. Kalau pergi check tahulah kecil manis ke jantung ke sumbat berapa lubang, tahulah. Dia tak pergi check langsung. Mana ada sakit. Sekali datang mati segera tu tuan-tuan habis. Sama ni baru ni, siap masjid ni. Sihat dia. Apa nama siap masjid ni? Hawi. Saya kenal sangat Hawi tu tuan-tuan. Bagus dia jaga jaga tandas apa semua, memang bersih sungguhlah tuan-tuan. Saya sekali tu masuk tandas kasut tak kena pecah, kena marah dengan dia tuan-tuan. Saya ingat tuan-tuan, tapi bagus dia. Dengan ada sebab naknya dia pun salah faham juga, slipper saya tu memang slipper masjid, bersih. Tapi saya bila dia marah saya kata tak apa, saya minta maaf kat dia lah. Saya kata ni slipper ni bersih. Ni tengok ni garang ni kan. Dah tulis ni, tapi dengan cara dia jaga tu bagus. Masjid bersih, tak busuk langsung. Susahlah tuan-tuan nak cari orang lagu tu. Masjid dia jaga, tai kucing tak ada langsung. Dia sangat serius lah dengan kerja dia. Sangat serius. Mungkin ketegasan dia tu lah kot sebagai orang ada komen. Tapi bagi saya dia buat kerja sangat cemerlang, dia sangat bagus. Jadi tuan-tuan, cumanya tiba-tiba tuan-tuan kan, tiba-tiba dia jatuh. Daripada sihat, dia sangat sihat, sangat sihat. Tiba-tiba jatuh dan saya terkejut. Dia meninggal dunia tu memang saya terkejut sungguh tuan-tuan. Jatuh-jatuh meninggal dunia, sangat terkejut tuan-tuan. Cuma katanya dia pergi tengok kat rumah dia banyak kulit durian kot. Mungkin banyak makan durian lah kot. Ada yang kata makan durian banyak pun bahaya juga tuan-tuan. Betul tak? Makan durian banyak ni benda semua kena berpada-pada lah kot. Betul tak? No? Makan apa-apa bukan boleh banyak. Makan durian sangat boleh jadi juga. Ada seorang cikgu tu, dia makan durian banyak, dia pening, dia makan Panadol, mati tu kat Tanjung Bendang tu. Mati, rupanya pening makan durian, jangan makan Panadol, boleh mati tu. Dia pening makan durian, makan Panadol, mati tu baik. Tapi saya nak cerita apa, mati tu dia segera, kita tak sangka. Tapi baguslah Tok Siap Awi tu, masa tengah nazak tu dia sebut Masjid Rahmaniah. Itu yang tanam sini tu. Sebab dia kan dia bukan orang sini, dia orang Kedah, belah Kedah sana. Tapi masa dia tengah nazak-nazak tu dia sebut beberapa kali kat anak dia masjid ni. Itu yang bagi tahu kat depa, depa segerakan tanam di sini. Tanam sini betul tak? Tanam sini. Pasal masa dia nazak tu lah masjid dia khidmat akhir hayat dia. Baik tuan-tuan. Ataupun Nabi sebut itu yang ke-4, yang kelima tuan-tuan. Kemudian Nabi sebut takkan nak tunggu Dajjal, ataupun nak tunggu Dajjal. Takkan nak tunggu Dajjal keluar baru nak ibadah, masa ni lagi susah nak ibadah. Kemudian Nabi sebut ataupun nak tunggu kiamat. Kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Adaha wa amar. Ni ada masa ni beramal tuan-tuan. Sabdanya lagi, badiru bil amali salihah qabla an tushghalu wasilu alladhi bainakum wa bain rabbikum bikasrati dzikrikum lah. Segerakanlah mengerjakan amal-amal soleh sebelum kamu sibuk, dan adakala perhubungan di antara kamu dengan Tuhan kamu dengan memperbanyakkan zikir, ingat kepadanya. Makna dia apa? Banyak buat amal ibadah sebelum sibuk. Tentu ada masa tak buat apa, terus buat ibadah. Yang bukan ibadah kemudian. Sampai saya pernah dengar orang sebut, sebenarnya kita ni sibuk dengan ibadah. Adapun yang lain pada ibadah itu adalah nombor 2. Sebab Allah Ta'ala berfirman, sebenarnya bukan kita ni bekerja, bila ada masa baru kita ibadah. Bukan. Masa kita untuk ibadah, selebihnya untuk kita bekerja. Terbalik. Pasal apa? Sebab Allah Ta'ala sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Bukan semayang itu selang apa? Kita beribadah selang waktu kita bekerja. Bukan. Kita beribadah dan kita bekerja di selang waktu antara ibadah. Terbalik. Kenapa?
ibadah tu prioriti, yang utamanya ibadah. Kita dijadikan untuk beribadah. Kerja nombor 2 setelah ibadah. Sebab tu kena ingat, kita sentiasa menanti-nanti untuk beribadah. Kalau kita tengah bekerja, kita menanti-nanti bila masuk waktu zuhur. Sebab itu prioriti kita yang utama, kerana kita dijadikan untuk beribadah. Boleh lah. Tapi kalau tuan-tuan ada mesyuarat tak boleh sembahyang awal, kena sembahyang pukul 3.30, boleh saja, bukan tak boleh. Tapi kena ingat, itu prioriti yang pertama. Jangan abaikan. Yang lain nombor 2. Kita dijadikan untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adakah perhubungan di antara kamu dengan Tuhan kamu dengan membanyakkan zikir. Ini hubungan tuan-tuan dengan Allah dengan banyak berzikir. Apa-apalah tuan-tuan, subhanallah ke, alhamdulillah ke, wala ilaha illallah, wallahu akbar ke, la ilaha illallah ke, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim ke. Mana-mana zikir yang senang kat lidah tuan-tuan, zikir itu tuan-tuan amalkan. Itulah hubungan tuan-tuan dengan Allah. Sabda baginda lagi, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Baik, Nabi sebut kebanyakan manusia terperdaya dalam 2 nikmat. Kebanyakan manusia lalai ataupun terperdaya dengan 2 nikmat. Kita lupa tu nikmat dan kita lupa nak manfaatkan dia. Kita lupa itu nikmat dan kita lupa nak manfaatkan dia. Apa dia? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sihat dan masa lapang. Betul tuan-tuan. Tapi orang tak perasan ni. Pertama nikmat apa? Nikmat sihat. Tuan-tuan pernah jumpa ada orang yang kaya sakit? Nah, kan? Sihat, dia kaya tapi sakit. Tuan-tuan, bila kaya sakit nak naik kereta tak boleh. Tak sihat. Nak makan tu doktor tak bagi, tak boleh. Pakcik kecil mana? Teringin makan ni tak boleh. Pakcik gaut. Nak makan ni tak boleh. Pakcik darah tinggi. Macam-macam tak boleh. Kaya tapi baru tahu kekayaan tu dia tak boleh nikmat kekayaan dia. Pasal dia tak boleh menikmati, dia sakit. Kalau dia makan juga dia breakdown, sistem breakdown, sakit dia. Kaya tapi sakit. Apa nikmat dia tuan-tuan? Harta banyak, habis untuk siapa? Untuk anak dengan cucu. Dia tak boleh apa-apa, tengoklah. Mai sekali makan macam-macam makanan ada, dia tak boleh. Nak pergi orang ajak pergi kamera tak boleh lah, nak jalan pun tak boleh, lutut sakit. Anak-anak berjalan pergi Korea, anak berjalan macam mana? Ayah gaut. Anak-anak ajak pergi sana, semua tak boleh, mata dah tak nampak, kecil manis tinggi. Orang lupa sihat tuan-tuan. Masa sihat ni orang lupa nak bersyukur. Padahal sihat tu tuan-tuan, kalau pergi tanya orang yang kaya lah tuan-tuan, dia nak beli dengan penuh kekayaan dia. Tu yang buat Apple tu, apa nama? Steve Jobs. Dia mati kanser pankreas, umur baru 50-an. Padahal dia antara orang kaya kat dunia, mati kanser pankreas. Sampai dia sebutkan bila dia dah sakit, baru dia tahu harta yang ada ni apa. Yang ada masa dia sakit ni, baju yang atas badan dia, katil yang ada. Habis tu kekayaan lain habis, kan boleh guna pun. Jangan lupa tuan-tuan, nikmat sihat jangan lupa manfaatkan. Bila kita sihat, jangan siakan, buat ibadah. Nanti bila dah sakit, harta yang banyak pun tak berguna. Tu Ustaz Idris, apa? Parlimen Bagasai kan, abang dia Ustaz Zakaria Haji Ahmad, dia tulis buku. Ustaz Zakaria meninggal dah pun, Ustaz Zakaria tu. Ustaz Zakaria Haji Ahmad kan masa dia sakit, sebelum dia meninggal tu, tak boleh bergerak, orang pergi ziarah. Dia kata apa, Zakaria Haji Ahmad, baru dia sedar, walaupun dia kaya harta banyak, dia sakit, dia tak boleh kereta mewah, tak boleh bawa, yang tu tak boleh, ni tak boleh. Sakit duduk terbaring kat tempat tu, kaya-kaya harta dah, tapi baru tahu nikmat sihat tu. Bila dah sakit, nikmat yang lain pun hilang tuan-tuan. Tapi hospital tu ramai je orang kaya-kaya, tapi tak boleh duduk dalam rumah mewah, kena duduk dalam hospital, sakit. Jangan lupa nikmat sihat. Yang kedua, masa lapang. Masa lapang tuan-tuan, kalau sibuk tuan-tuan, buat apa? Sibuk. Macam saya sebenarnya sebut kat tuan-tuan, kawan saya yang kerja dengan Jepun, syarikat Toyota, gaji 20,000. Tapi Jepun, kalau Jepun, tetapi Jepun, orang Jepun ni dia obses dengan kerja. Dia memang kerja tuan-tuan. Kerja kadang-kadang sampai merosakkan badan sendiri lah. Kerja sungguh, dia obses dengan kerja. Kita ni obses dengan cuti, dengan duduk saja tuan-tuan, kita suka. Jepun dia obses dengan kerja. Jadi dia kerja dengan Jepun ni memang tak ada masa rehat. Tapi gaji banyak lah, lebih 20,000. Dia kerja dengan syarikat Toyota, gaji, tapi sibuk kerja. Sibuk macam mana orang Jepun, macam itulah dia sibuk. Dia ikut dia punya manager, tapi gaji banyak 20,000. Sibuk sungguh. Sampailah dia rasa macam tak ada life. Hidup ni kerja aja. Hidup dia kerja cari duit, kerja cari duit. Itu hidup dia. Duit banyak. Duit banyak.
Sampailah dia berhenti kerja Toyota tu. Dia kerja dengan NGO. Gaji dia 2,000 lebih. Hilang 10 kali ganda kurang. Tapi bila gaji kerja dengan NGO ni, kerja kebajikan lah, amal kebajikan, gaji 2,000 lebih, ada masa pergi masjid, ada masa baca Quran, ada masa nak dengar pengajian, ada masa nak jaga hubungan dengan adik-beradik, ada masa balik kampung. Itu baru hidup. Ini hidup sampai orang tak tahu dia ni pergi mana. Ada sibuk kerja. Sampai adik-beradik pun tak kenal dia. Duit banyak, habis kerja. Adik-beradik pun tak kenal dia. Dia ni ada tak ada, tak pernah main kuliah pun, ilmu pun tak ada, surau pun tak main, Quran pun tak baca. Itu bukan kehidupan. Kita hamba pada kerja. Hamba pada kerja, hamba pada duit. Bila dia berhenti dengan syarikat Jepun tu, baru dia rasa, baru rasa inilah nikmat kehidupan. Ada masa bekerja, ada masa dengan keluarga, ada masa dengan Allah, ada masa dengan ilmu, ada masa dengan Quran. Itu baru kehidupan. Ni kalau kita bekerja, duit banyak, kita ni hidup untuk duit dengan kerja, lain tak ada. Apa erti kehidupan macam tu? Hidup yang tak ada erti. Sebab tu jangan sia-siakan masa yang lapang. Ada masa yang lapang, manfaatkan. Nanti sibuk susah. Baik, kemudian maksudnya ia terpedaya dalam dua nikmat itu. Jika ia hidup dalam keadaan sihat dengan banyak masa lapang, malangnya ia menghabiskan masa-masa itu dengan buat kerja yang sia-sia dan amal-amal yang merugikan. Rugi ya. Sihat-sihat, masa lapang ada, tapi dia buat kerja sia-sia. Itu namanya terpedaya. Iaitu dengan menumpukan sepenuh perhatian kepada usaha-usaha keduniaan yang boleh mengalpakan diri pada mengingat Allah Ta'ala serta mengabaikan amal taat. Jadi dia buat kerja yang sia-sia, tidak mengingati Allah. Sedangkan masa yang ada, sihat yang ada, manfaatkan untuk benda yang terbaik, yakni berhubung dengan Allah. Nyatalah orang ini akan rugi serugi-ruginya kelak sesudah mati, kerana ia akan melihat dengan mata sendiri apa yang telah luput daripadanya dari darjat dan pangkat yang tinggi, yang sekiranya di masa hidup di dunia dahulu ia menghabiskan semua masa lapangnya dengan mengerjakan amal-amal soleh, niscaya ia memperoleh segala darjat dan pangkat itu. Akhirat baru nampak, kat dunia tak nampak. Akhirat baru nampak, masa tu menyesal. Semua menyesal tuan-tuan. Kalau kat dunia kita menyesal sikit, kat akhirat menyesal banyak. Tapi kat dunia kalau kita menyesal, kita boleh perbaiki, akhirat tak boleh dah. Habis dah. Itu yang kata Sayyidina Ali, al-yawmal amalu wal ghadanil hisab. Hari ni kat dunia, hari kita beramal. Banyak mana yang kita boleh. Baca Quran, berzikir, mengaji, bersedekah, macam-macam. Tuan-tuan boleh buat, tuan-tuan buat sungguh-sungguh. Pasal apa? Wa ghadanil hisab. Esok dah mati, dia hisap je, amal tak ada dah. Tuan-tuan tengok catatan amalan ditimbang, baik dengan jahat. Kita kurang amal, sedih lah tuan-tuan, sedih. Padahal dulu kat dunia kita banyak masa, kita boleh beramal, tapi kita buang. Sebab tu nanti di akhirat kita masa dihisap, kita dihisap antara kita dengan Allah. Dihisap, dipanggil apa? Allah Ta'ala hisap amalan kita di al-ardu, pembentangan. Allah bentangkan semua manusia. Dalam satu hadis Nabi sebut, la ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Setiap kamu ni akan diajak bicara dengan Allah. Semua orang yang beriman akan berbicara dengan Allah one by one, seorang per seorang. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada antara dia dengan Allah orang yang tolong dia, juru bicara tak ada. Tuan-tuan akan bercakap terus dengan Allah. Nanti di padang mahsyar tak ada orang tengah. Kita nak cakap apa? Fayanzuru ila aymana minhu. Kita tengok belah kanan. Fala yara illa ma qaddamah. Tengok belah kanan, yang ada amal yang pernah kita buat kat dunia dulu. Mungkin baca Quran, mungkin berzikir, mungkin beribadah. Kita tengok belah kanan. Ini amal ibadah yang kita buat dulu. Wa yanzuru ash'ama minhu. Tengok belah kiri pula. Fala yara illa ma qaddamah. Tengok belah kiri, dosa-dosa yang kita buat dulu kat dunia. Fayanzuru tilqa'a wajhi. Tengok kat depan. Fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi. Dia tengok kat depan, dia tengok api neraka. Api neraka ni bukan api biasa, dia bercakap. Dia bercakap dengan suara yang menggerunkan, warnanya hitam. Depan api neraka. Belah ni amal baik, belah ni amal jahat. Lepas tu Nabi kata apa? Ittaqullah walau bisyiqqi tamratin. Takutlah kamu pada Allah sekalipun dengan sebelah biji kurma.
Makna dia apa? Kalaulah kamu ni kat dunia tak ada apa-apa, masa tak ada, benda nak sedekah pun tak ada, yang ada sebelah kurma saja. Kita tak ada harta nak infak, kita tak ada masa nak cari rezeki, nak infak harta banyak-banyak. Yang kita ada hanya, harta yang kita ada ni kat kita hanyalah kurma tu kerat dua. Gunalah untuk bersedekah. Kalau takat tu je yang kita boleh buat. Makna dia apa? Buat ibadah sekadar mana mampu. Kalau yang kita ada ni pun hanya sebelah kurma, gunakan dia untuk ibadah. Ni kita jangan kata sebelah kurma, lebih daripada tu kita ada. Jangan sia-siakan tuan-tuan, gunakan untuk beribadah. Gunakan dia supaya dia banyak belah kanan ni, banyak amal baik, selamat kita di akhirat. Berkata Sayyidina Ali, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Kebanyakan manusia itu lalai, kelak sudah mati baru sedar. Masa kat dunia lalai. Pasal apa? Banyak. Nabi pun sebut dunia ni menarik. Ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis dan hijau. Orang suka manis. Manis ni benda yang suka, nikmat. Khadirah. Khadirah ni hijau, benda yang orang tengok lapang. Ini tuan-tuan pergi kebun, tengok tanah tuan-tuan, tengok hutan-hutan, dia mendamaikan jiwa. Dunia tu jiwa ni suka lah, maksud dia. Jiwa ni suka dan jiwa ni berasa manis, cenderung pada dia. Itu dunia. Jadi warna-warni dunia dalam hati tu menyebabkan kita tidur. Fa idza matu intabahu. Tapi bila mati baru sedar. Tapi dah mati nak buat apa? Sebab tu orang sebut macam ni supaya kita sedar. Kat dunia ni kita sedar lah. Kat dunia ni sekarang ni kita duduk main mengaji supaya kita sedar sekarang lah. Bukan sedar dah mati nanti. Nah, mati semua orang sedar, tuan-tuan. Bukan kata kita je sedar, orang kafir pun sedar. Dah mati, dah tengok dah azab, dan masa tu baru sedar. Yang kita duduk main mengaji tiap-tiap malam ni, tuan-tuan, supaya kita sedar daripada awal, sebelum mati tu mai. Mati tu dah mai, kita nak sedar buat apa? Dah mati. Tak boleh nak ibadah dah, tuan-tuan. Ni duk ada ni, duk hidup pada malam ni, tuan-tuan. Gunakan dia, manfaatkan dia. Guna sebaik mungkin. Boleh kita gunakan masa ni supaya kita selamat di akhirat. Ambil pelajaran, tuan-tuan. Fa'tabiru ya ulil absar. Wahai orang yang ada akal fikiran, ambil pelajaran. Jangan duk dengar tak ada apa, tuan-tuan. Tak ada tindakan, tuan-tuan. Kita duk lagu tu sampailah mati, tuan-tuan. Nak menyesal pun tak guna dah. Baik, kemudian Allah telah berfirman, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Tatkala Allah mengumpulkan kamu pada hari pertemuan, itulah hari perdayaan, kerugian. Jadi Allah Ta'ala kumpulkan kita, hari itulah hari yang kerugian bagi orang yang lalai. Banyak masa, banyak nikmat yang dilalaikan. Nabi SAW bersabda lagi, laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yazkurullaha fiha. Ahli syurga tidak akan merasa kesal sama sekali. Jadi ahli syurga tidak akan menyesal sama sekali bila dia masuk syurga. Tapi adalah ada. Dia takkan menyesal langsung, melainkan ada benda yang dia menyesal. Orang masuk syurga, tak kira syurga mana dia duduk, dia takkan menyesal sama sekali sebab duduk dalam syurga. Kecuali satu benda aja yang dia ingat, dia akan menangis. Ahli syurga akan menangis semahu-mahunya. Satu benda aja. Apa dia? Terhadap masa-masa yang berlalu padanya mereka tidak menyebut nama Allah. Jadi masa yang berlalu yang dia sia-siakan. Masa yang berlalu dia sia-siakan, dia buat benda-benda yang tak berfaedah, tidak ada hubungan antara dia dengan Allah. Maka masa itu dia akan jadi penyesalan. Baik. Iaitulah setelah mereka melihat kerugian, darjat dan kenikmatan yang disebabkan oleh kelalaian pada masa-masa yang lapang, yang terluput tanpa amal soleh. Adapun orang-orang yang menghabiskan masa sihat dan masa lapang dengan mengerjakan berbagai-bagai maksiat kepada Allah, ini lagi teruk. Yang tadi dia buat benda yang sia-sia, yang ni dia guna masa dia sihat dia buat maksiat serta menimbulkan kemurkaan Allah, maka ia bukan lagi terpedaya, malah rugi dan terkutuk. Sebab orang yang terpedaya itu ialah orang yang menghabiskan masanya pada perkara yang sia-sia dan perbuatan yang harus. Mungkin terpedaya itu dimaksudkan. Baik, habiskan, tuan. Panjang ni, akan datang kita sambung tu lah. Baik. Mungkin terpedaya. Mungkin terpedaya itu dimaksudkan juga dengan seorang yang tidak dapat mengecap nikmat sihat,
dan masa lapang kerana sepanjang masa ia ditimpa bala seperti sakit, tidak berdaya upaya ataupun terlampau banyak urusan sehingga kerananya ia tidak mungkin mengerjakan amal soleh sebagaimana yang dikerjakan oleh orang sihat dan orang yang menghabiskan masa lapangnya untuk beramal. Cuba anda renungkan firman Allah Ta'ala seperti berikut. Wa faddalallahu mujahidina al-qa'idina ajran azima. Allah mengutamakan orang-orang yang berjuang ke atas orang-orang yang duduk dengan memberi pahala yang berlipat kali ganda. Sabda Nabi SAW, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah Ta'ala minal mu'minid dhaif wa fi kulli khair. Orang mukmin yang kuat lebih utama dan lebih dikasihi oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, namun demikian masing-masing ada kebaikannya. Kuat di sini adalah kuat iman, kuat ibadah. Itu ulama tafsir sebut. Yang mana lebih kuat iman dia, kuat ibadah dia, kuat hubungan dengan Allah. Itu makna dia. Kalau kira kuat tuan-tuan macam tu, ahli gusti lah paling Allah suka kuat-kuat semua. Tu ahli gusti, MMA, semua badan kuat pada kita. Bina badan, bukan. Kuat di sinilah kuat iman dia. Kuat rohani dia. Baik, kemudian kita akan sambung bawah tuan, maka hendaklah di situ. Maka hendaklah. Jadi cukup sekadar itu, saya mohon maaf kekurangan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'il muslimin wal muslimat mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an tafarruqana ba'da tafarruqa ma'sumah wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman wa la matula wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.